Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin Sultan dan Ini Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan takziah kepada Tuan Yang Terutama Datuk Laila Utama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, Kerajaan dan Rakyat Republik Indonesia berikutan dengan nahas kapal selam KRI Negalam 402 yang mengorbankan seramai 53 orang anak kapal di perairan Bali, Indonesia. Perkhidmatan pembayaran zakat fitrah secara dalam talian atau online yang diperkenalkan oleh Majlis Ugama Islam Brunei memberi alternatif kepada umat Islam di negara ini bagi membuat pembayaran zakat di samping kaedah pembayaran secara langsung kepada amil-amil bertauliah yang telah dilantik di seluruh negara. Inisiatif memperkenalkan pembayaran zakat secara online itu juga selaras dengan arus teknologi pada masa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini zakat fitrah saya yang wajib bagi diri saya dan tanggungan saya pada tahun ini sebanyak RM56.96 kerana Allah Ta'ala. Menurut pemangku setiausaha Majlis Ugama Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, ketika ini kaedah pembayaran zakat fitrah secara dalam talian ini merupakan satu tambahan atau pilihan bagi umat Islam di negara ini untuk mengerjakan rukun Islam keempat yang mana kaedah tersebut juga berlandaskan hukum syarak. Pembayaran secara dalam talian boleh dibuat sehingga 28 Ramadan ini. RM22.72 kerana Allah Ta'ala. Manakala bagi umat Islam yang belum lagi sempat melaksanakan pembayaran zakat fitrah, maka umat Islam bolehlah menunaikan pembayaran zakat fitrah itu dengan datang kepada amil-amil yang telah dilantik. Dengan sambutan yang begitu menggalakkan, kaedah tersebut juga membolehkan umat Islam menunaikan kewajipan zakat fitrah dengan menjimatkan masa dan menjamin keselamatan kewangan. Ketika ditemui para pengguna, rata-rata menyokong inisiatif Kerajaan Negara Brunei Darussalam dengan kaedah baru ini. Dengan keadaan semasa kini, teknologi yang semakin berkembang, jadi kita tidak ketinggalan jua. Dan yang keduanya, dengan adanya kaedah pembayaran secara online ini akan lebih menjimatkan masa. Dengan ini dapat memudahkan dan menyenangkan petani. Sebagai rakyat Brunei amat bersyukur mulai tahun ini insya-Allah petani kan boleh membayar zakat melalui e-zakat ini, dan yang petani lakas dan pantasnya petani tu alhamdulillah lah. Kaedah pembayaran zakat fitrah secara dalam talian dibuat dengan melayari laman sesawang utama Kementerian Hal Ehwal Ugama di www.kheu.gov.pn dan seterusnya menekan banner pembayaran zakat fitrah secara dalam talian untuk diarahkan bagi memilih pembekal perkhidmatan yang telah bekerjasama dengan Majlis Ugama Islam Brunei dalam menyediakan kaedah pembayaran zakat fitrah secara dalam talian terdiri dari BIBD Quick Pay e-Zakat DST, Type Zakat Online Banking dan zakat fitrah melalui Progressive Pay. Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya mengadakan majlis bertahlil bagi almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung petang tadi di Masjid Al-Solihin, Jabatan Perdana Menteri. Tahun ini majlis dikendalikan oleh Jabatan Perbendaraan. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Yasin dan tahlil beramai-ramai. Hadir Datuk Seri Paduka Wang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal. Juga hadir Datuk Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Majlis diikuti dengan khantam Al-Quran 37 kali sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37,
khatam Al-Quran bagi majlis bertadarus dan penyerahan sumbangan wakaf. Majlis bertadarus dan penyerahan sumbangan wakaf juga diadakan di Masjid Pengenalan Muda Abdul Maling, Kampung Tungku pada 15 April lalu. Lebih 340 warga emas telah menerima dos pertama suntikan vaksin COVID-19 AstraZeneca pada fasa pertama di seluruh negara sejak dibukakan Sabtu lalu. Nantikan perinciannya selepas petikan titah ini. ...344 warga emas telah menerima dos pertama suntikan vaksin COVID-19 AstraZeneca pada fasa pertama di pusat-pusat vaksinasi di seluruh negara sejak dibukakan pada Sabtu lalu. Dari jumlah tersebut, 162 orang warga emas menerima suntikan vaksin tersebut hari ini. Program vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di negara ini dihasrat dapat membantu melindungi diri sendiri dan orang di sekeliling, terutama mereka yang berisiko tinggi. Di daerah Brunei Muara, 83 orang warga emas mendapatkan suntikan di stadium tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. Suntikan vaksin COVID-19 adalah penting, lebih-lebih lagi mereka yang mengidap beberapa penyakit kronik. Individu yang mempunyai masalah kesihatan tersebut lebih berisiko untuk mendapat gejala yang lebih serius jika dijangkiti COVID-19. Vaksinasi merupakan langkah yang paling efektif untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Di Hospital Suri Sri Begawan Kuala Blain, 38 warga emas menerima dos pertama suntikan vaksin tersebut. Vaksin COVID-19 dapat membantu menghindari dari sakit turun walaupun individu berkenaan dijangkiti COVID-19. Vaksin tersebut diberikan secara percuma bagi rakyat dan penduduk yang bermastautin di negara ini. Di Hospital Pengenalan Muda Mahkota, Pengenalan Muda Haji Al-Muhtadi Billah, daerah Tutong, 9 warga emas menerima dos pertama suntikan vaksin tersebut. Menurut Kementerian Kesihatan, semakin ramai penduduk yang menerima vaksin, semakin hampir negara mencapai imuniti kawanan atau herd immunity. Herd immunity dapat mencegah penularan virus COVID-19 dan melindungi golongan yang tidak boleh menerima vaksin berkenaan. Sementara di Hospital Pengenalan Isteri Hajah Mariam, daerah Temburong, 32 warga emas menerima dos pertama suntikan vaksin tersebut. Pada masa ini, majoriti vaksin yang telah dihasilkan memerlukan 2 dos vaksin. Suntikan pertama adalah untuk membantu merangsang imuniti tubuh untuk mengenal pasti virus tersebut, manakala suntikan kedua pula adalah memperkuatkan sistem daya tahan badan. Bagi warga emas yang hendak membuat tempahan slot suntikan, bolehlah berbuat demikian melalui aplikasi BruHealth atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 atau secara walk-in. Vaksinasi merupakan langkah yang paling efektif untuk melindungi diri sendiri, orang yang tersayang dan juga masyarakat daripada kesan bahaya COVID-19. Beberapa orang warga emas yang ditemui pagi tadi menyahut seruan kerajaan untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 bagi sama-sama menghindarkan diri daripada bahaya virus tersebut. Semua orang pun digalakkan juga. Bagi saya adalah menjadi kewajiban semua rakyat Brunei untuk menjaga negara ini daripada dijangkiti oleh coronavirus. Kalau boleh, datanglah sendiri. Tidak payah kena panggil. Yang bagusnya itu ikut Tani punya hati lah. Kalau Tani mau, Tani sihat, datang sendiri. Tidak payah orang panggil. Kita mesti berasa syukur mendapat vaksinasi seperti ini. Satu-satunya penjagaan untuk melindungi diri kita. Pada orang ramai, jangan takut benjekan ini, yang mengelakkan penyakit tani daripada berjangkit. Tani, jika ini tidak ada sakit, tidak ada apa-apa, baik untuk tani. Pada orang ramai, jangan takut, cobalah kita ini benjek
untuk menjaga keselamatan diri dan keselamatan orang lain. Tiada kes jangkitan baharu COVID-19 dicatatkan hari ini. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbar mengenai situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam juga memaklumkan 8 kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Sementara itu, kes jangkitan di negara ini kekal 223 kes dengan 212 kes disahkan sembuh. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 82 kes. 572 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatri, 17,218 orang menamatkan pengasingan diri mandatri sejak Mac 2020. Manakala 48 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 119,923 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. 31 orang peserta memperdengarkan bacaan masing-masing dalam pertandingan membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah pilihan bagi kanak-kanak yang berumur 6 hingga 12 tahun. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Duli Pengarah Muda Mahkota Pengarah Muda Haji Al-Muhtadi Billah Kampung Tamoy dengan kerjasama Kedutaan Republik Islam Iran di negara Brunei Darussalam lewat petang kemarin mengadakan penyampaian hadiah pertandingan tersebut. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Puan Yang Terutama Homera Rigi Riroki Ziroki, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Islam Iran ke negara Brunei Darussalam. Johan kategori berumur 6 hingga 9 tahun dimenangi oleh Awang Muhammad Adli Al-Hakim bin Haji Safri. Sementara Johan kategori berumur 10 hingga 12 tahun disandang oleh Dayang Nur Husnul Fikriah binti Haji Sudirman dan Dayang Nur Syakira Kristina Amani binti Muhammad Sofian. Hadiah merupakan sumbangan daripada Kedutaan Republik Islam Iran di negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Masjid Duli Pengarah Muda Mahkota Pengarah Muda Haji Al-Muhtadi Billah Kampung Tamoy. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD meningkatkan lagi usahanya untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai negara hijau melalui inisiatif Brunei Bebas Plastik. Petang tadi, bank tersebut menyerahkan 1,000 beg guna semula kepada Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan di Gerai Ramadan Belia, kawasan Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Brakas. Hadir Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud Setiausaha Tetap Pentadbiran Kewangan dan Estet Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Acara tersebut adalah bagi menyokong matlamat pembangunan mampan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dan merealisasikan wawasan negara 2035. Dengan memperkenalkan setiap hari tanpa beg plastik, BIBD berharap untuk meningkatkan kesedaran mengenai amalan berdaya tahan kepada para pengunjung di gerai berkenaan dengan menggalakkan mereka menggunakan beg guna semula. BIBD juga merancang untuk melanjutkan lagi pengagihan beg guna semula ke gerai Ramadan lain di negara ini. Pusat Dakwah Islamiah melalui unit ceramah bahagian penyebaran dakwah mengendalikan ceramah khas bulan Ramadan dalam usahanya mempertajamkan dakwah. Ceramah disampaikan oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais College University Perguruan Agama Seri Begawan. Antara pengisian dalam ceramah ialah untuk melahirkan warga perkhidmatan awam yang peka dan bertanggungjawab terhadap bulan-bulan kebesaran Islam di negara Brunei Darussalam. Ceramah juga menyentuh mengenai menyemarakkan dan mensyukuri kehadiran bulan Ramadan, memupuk cinta terhadap bulan Ramadan dan mengeratkan hubungan persaudaraan sesama Muslim. Ceramah antara lain bertujuan mengeratkan lagi ukhuwah di samping mengharapkan ganjaran pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ramadan Food Drive yang diungkahkan oleh para pelajar Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa dapat meringankan beban keluarga-keluarga yang memerlukan melalui bantuan makanan asasi. Projek yang diadakan buat kali ke-6 itu menyasarkan 17 buah keluarga di daerah Temburong. Ramadan Food Drive menjadi platform dakwah dalam usaha untuk menanamkan sikap keprihatinan dan pemedulian para pelajar kepada masyarakat luar. Penyerahan sumbangan kepada 17 buah keluarga dari kampung Buda-Buda, Belais dan Selapun, daerah Temburong disempurnakan oleh Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Unisa. Sumbangan tersebut adalah hasil derma yang dihulurkan oleh warga Unisa di samping projek-projek jualan amal dan aktiviti riadah, anjuran Majlis Perwakilan Pelajar Unisa serta sumbangan daripada pihak individu. Yang diberi mengikut kepada keperluan mereka lah, tapi kebanyakannya ialah daripada sumber-sumber makanan asasi dan juga sumber makanan di samping harta. Tapi kalau sekiranya rumah harta menggunakan spesifik benda yang penting macam kipas, kami akan bagi kipas, ataupun yang dari segi yang anda bertambah yang memakai gas, kami bagi gas. Kira special lah untuk setiap rumah macam tu. Manfaatnya ialah untuk meringankan beban kepada orang susah lah. Lebih-lebih lagi di bulan suci Ramadan ini, kami sebaiknya membanyakkan beramal dan bersedekah lah macam tu. Dan kepada sukarelawan untuk membagi peluang untuk mereka membuat aktiviti-aktiviti beramal lah dan menyumbangkan kepada masyarakat juga. Pusat Pendermaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal pada masa ini mengalami stok bekalan darah yang rendah dan memerlukan semua jenis darah bagi kegunaan pemindahan darah pesakit-pesakit di semua hospital kerajaan. Bagi mengatasi masalah tersebut, Kementerian Kesihatan melalui pusat berkenaan akan mengadakan kempen-kempen derma darah pada tarikh, masa dan tempat seperti yang tertera. Pada masa yang sama, pusat pendermaan darah juga dibuka sepanjang bulan Ramadan pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pukul 8.15 pagi hingga 1.30 petang. Bagi orang ramai yang bukan beragama Islam dan tidak berpuasa di bulan Ramadan ini, bolehlah mengunjungi pusat berkenaan pada waktu tersebut untuk menderma darah. Dalam pada itu, orang ramai juga diingatkan untuk mengimbas kod QR dan mengamalkan penjarakan sosial di tempat-tempat kempen diadakan. Untuk maklumat lanjut, hubungi Pusat Pendermaan Darah di talian 224-2424 sambungan 5745 atau 6001 atau 6002 atau email kepada bloodbank@moh.gov.bn dan ikuti Pusat Pendermaan Darah di Instagram dan Facebook @bloodbank.repas.